Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jom teruskan belajar bersama cikgu dalam siri ulang kaji Express Matematik SPM. Hari ini cikgu akan terangkan bagaimana cara menjawab soalan berkaitan dengan kecerunan dan luas di bawah graf. Cikgu akan tunjukkan soalan dari negeri Terengganu dan juga Pahang. Kita buat ulang kaji terlebih dahulu tentang kecerunan dan luas di bawah graf. Dalam tajuk ini ada dua jenis graf yang murid-murid perlu fahami. Yang pertama ialah graf jarak masa, yang kedua ialah graf laju masa. Jadi untuk memahami kedua-dua graf ini, perkara pertama yang perlu murid faham ialah bagaimana cara mengira kecerunan. Untuk mengira satu kecerunan, kita perlu membentukkan segitiga bersudut tegak pada garis tersebut. Kirakan jarak mencancang dan kirakan jarak mengufuk. Kecerunan bermaksud jarak mencancang dibahagikan dengan jarak mengufuk. Nilai kecerunan adalah berbeza-beza mengikut keadaan garis lurus. Bagi garis lurus yang condong ke kanan atau umpamanya mendaki bukit, nilai kecerunannya adalah positif. Untuk garis lurus yang condong ke kiri atau umpamanya menuruni bukit, nilai kecerunannya adalah negatif. Dan bagi garis lurus yang mendatar ataupun mengufuk, nilai kecerunannya adalah sifar. Jadi untuk graf jarak dan masa, kecerunan bagi garis lurus ini mewakili laju. Di formula laju ialah jarak dibahagikan dengan masa. Dan untuk memahami yang lain, sebagai contoh graf yang tertera di sini, kecerunan ini mewakili laju seragam, garis mendatar ini mewakili keadaan rehat, dan garis menuruni ke bawah ini bermaksud objek tersebut telah kembali kepada tempat asal. Dan ada juga graf lain yang berbentuk yang berbeza. Graf jarak masa dengan keadaan umpamanya bentuk begini. Keadaan graf ini bermaksud graf objek tersebut bergerak dengan satu kelajuan, kemudian berehat dan seterusnya meneruskan perjalanan. Berbanding dengan graf yang pertama tadi, tidak meneruskan perjalanan dibalik kepada asal. Manakala untuk graf yang kedua bagi laju masa, garis condong ini mewakili pecutan, garis mendatar ini mewakili laju seragam, dan garis yang ke bawah ini mewakili nyah pecutan, dan akhirnya berhenti. Nilai kelajuannya adalah sifar ataupun bermaksud objek tersebut dalam keadaan rehat. Untuk luas di bawah graf bagi graf jarak masa tidak mewakili apa-apa juga kuantiti, tetapi untuk luas di bawah graf, bagi graf laju masa, luas di bawah graf ini mewakili jarak yang perlu dilalui, Cikgu ulang semula, bagi graf laju masa, luas di bawah graf adalah mewakili jarak. Jadi untuk mengira jarak, bergantung kepada bentuk luas di bawah graf. Umpamanya yang pertama ini bentuknya segi empat, yang kedua ini trapezium, yang ketiga luas segitiga, yang keempat ini gabungan segi empat dan juga trapezium. Jadi untuk setiap satu ini kita boleh gunakan konsep asas mengira luas segi empat. Tepat, luasnya panjang didarabkan dengan lebar. Segitiga, 1/2 darat tapak darat tinggi. Luas trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah garis lari P tambah Q. Dan kemudian didarabkan dengan T di sini, jarak di antara dua garis lari tersebut. Kita akan gunakan formula ini untuk mengira soalan berkaitan dengan luas dan juga luas di bawah graf. Soalan yang pertama, darjah 11 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan zarah dalam tempoh T saat. Soalan A, nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Jadi untuk graf laju masa, laju seragam ialah garis mendatar iaitu di sini. Jadi untuk mengira tempoh masanya, kita lihat perbezaannya, 30 ditolakkan dengan 10. 30 tolak 10 bersamaan dengan 20 saat. Jadi inilah tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. B, hitung kadar perubahan laju dalam unit yang tertera ini
bagi Zara dalam tempoh 10 saat yang pertama. Ada perubahan laju bermaksud pecutan. Jadi formula pecutan ialah laju akhir ditolakkan dengan laju awal. Laju awal dibahagikan dengan perubahan masa. Jadi di sini untuk graf di sini daripada ini bermaksud 0 ini laju awal, 15 ini laju akhir. Jadi 15 laju akhir ditolakkan laju awal. 0 dibahagikan masa, perubahan masa ialah 10 ditolakkan dengan 0 akan dapat 10, 15 tolak 0 akan dapat 15. Jadi kita permudahkan 3/2 ataupun persamaan dengan 1.5. Jadi untuk A dan B, biasanya keseluruhan ini ada 3 markah, ada 6 markah. Jadi A ini ada 1 markah, dibagikan 1 markah, B 2 markah, manakala C ialah 3 markah. Jadi untuk A ini akan dapat markah yang pertama, B 2 markah, biasanya kiraan 1 markah, manakala jawapan akhir sama ada 3/2 ataupun 1.5, ini ialah 1 markah. Jadi untuk bahagian C, kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Sambungan bahagian C, hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh T saat ialah 775 meter. Jadi untuk mengira jarak bagi graf laju masa, jarak bermaksud luas di bawah graf. Jadi untuk mengira luas di bawah graf, di sini kita pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama bahagian A ini berbentuk segitiga. Bahagian yang kedua B ini berbentuk segi 4, manakala bahagian yang ketiga C berbentuk trapezium. Jadi jumlah keseluruhan ini akan mewakili jumlah jarak. Jadi kita mulakan dengan mengira luas A dahulu, bentuk segitiga. Formula luas segitiga 1/2 darat tapak. Tapak di sini ialah 10, tingginya ialah 15. Jadi tambahkan dengan luas B. Luas B berbentuk segi 4. Formula segi 4, panjang darat lebar. 30 tolak 10, 20. Lebarnya ialah darat di sini 15. Ditambahkan dengan bahagian C berbentuk trapezium. Formula trapezium 1/2 darat. Hasil tambah garis lari, iaitu garisan ini nilainya adalah 15. Ditambahkan dengan garisan ini nilainya ialah 25. Kemudian jarak tegak di antara dua garisan ini bermaksud yang ini nilainya T ditolakkan dengan 30. Jadi kita darabkan dengan T tolak 30. Keseluruhannya jaraknya diberi 775. Jadi kita perlu menyelesaikannya. Potong 2, ini 5. 5 darab 15, 75. Ditambahkan 20 darab 15, 300. Ditambahkan dengan, di sini 15 darab 25 bersamaan dengan 40. Kita permudahkan 1, di sini 20. Jadi diringkaskan 20 didarabkan dengan T tolak 30 bersamaan dengan 775. Okey, diringkaskan lagi, dua ini kita gabungkan akan dapat 375. Okey, di sini perlu berhati-hati, perlu dikembangkan terlebih dahulu. 20 darab T, 20T. 20 darab negatif 30 ialah negatif 600 bersama dengan 775. Jadi 20T, 775 negatif, 600 dipindahkan. 775 tambahkan dengan 600. Tolakkan dengan 375, kita akan dapat 1000. Okey, 20T bersama dengan 1000, manakala untuk mendapatkan T, 1000 dibahagikan dengan 20, akan dapat 50 saat. Jadi tempoh masanya adalah 50 saat. Jadi markah di sini ada 3. Biasanya diberi untuk mengira setiap bahagian ini sama ada salah satunya akan dapat 1 markah. Kita tunjukkan hubungannya bersamaan dengan 775 akan dapat 1 lagi markah. Dan markah yang terakhir, jawapan yang terakhir ialah 1 lagi markah. Jadi keseluruhan bahagian C ini ialah 3 markah. Sebelum cikgu teruskan dengan soalan yang kedua, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Rajah 5 di bawah menunjukkan graf kelajuan masa sesuatu benda bagi tempoh 16 saat. Kirakan jarak perjalanan dalam kelajuan seragam. Kelajuan seragam di sini ialah garisan mendata ini.
Untuk mengira jaraknya, kita perlu mengira luas di bawah graf. Untuk bahagian ini, oleh kerana berbentuk segi empat, kita gunakan formula luas segi empat, iaitu panjang didarabkan dengan lebar. Panjang di sini 13 tolakkan dengan 4 ialah 9, lebarnya ialah 8. Jadi untuk mengira jarak perjalanannya, 9 didarabkan dengan 8 bersamaan dengan 72 meter. Jadi untuk soalan B pula, kadar perubahan laju bagi tempoh 3 saat yang terakhir. Kadar perubahan laju bermaksud pecutan. Di formula pecutan ialah laju akhir. Untuk 3 saat yang terakhir di sini, ini ialah laju awal, di sini ialah laju akhir. Jadi untuk kadar perubahan laju bagi 3 saat yang terakhir, laju akhirnya ialah 0, tolakkan dengan laju awalnya ialah 8, masanya ialah 16 ditolakkan dengan 13. Jadi negatif 8 dibahagikan dengan 3 bersamaan dengan negatif 2, 2/3. Unitnya meter saat per kuasa negatif 2. Ataupun bersamaan dengan dalam bentuk perpuluhan negatif 2.67 meter saat kuasa negatif 2. Jadi untuk bahagian C kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Jadi markah keseluruhan ada 6. Jadi untuk A biasanya 1 markah, untuk B 2 markah. Untuk C 3 markah. Jadi markah pertama untuk A ini ialah 1 markah, P 1 ataupun K 1. Yang kedua, B ini 2 markah. Apabila betul sama ada dalam bentuk pecahan atau perpuluhan akan dapat 2 markah. Dan seterusnya kita akan lihat pada bahagian C. Sambungan bahagian C, diberikan kelajuan purata bagi perjalanan tersebut ialah 7.5 meter per saat. Carikan nilai V. Jadi untuk mengira nilai V, diberi kelajuan purata. Jadi untuk formula laju ialah jarak bahagi masa. Kelajuan purata ataupun purata laju bermaksud jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Untuk jumlah jarak keseluruhan perjalanan, bagi graf laju masa, kita perlu mengira luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf ini dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama ini berbentuk trapezium. Bahagian yang kedua ini kita boleh terus cantumkan. Ini juga berbentuk trapezium. Jadi untuk bahagian A, luasnya 1/2 didarabkan dengan, hasil tambah garis selari 8, tambahkan dengan V. Didarabkan dengan jarak di antara keduanya adalah 4. Ditambahkan dengan luas B juga berbentuk trapezium, 1/2 didarabkan dengan hasil tambah garis selari di sini. Ini ialah 13 ditolakkan dengan 4, 9. Ditambahkan dengan 16 ditolakkan dengan 4, 12. Jarak tegak di antara kedua-duanya iaitu jarak di sini ialah 8. Okey, nilai di sini bersamaan dengan, inilah jumlah jarak. Apabila dibahagikan dengan masa yang diambil ialah 16 saat. Jadi, purata kelajuannya diberi di sini ialah 7.5. Jadi, kita perlu mengiranya, kita boleh darabkan sila. Okey, dipermudahkan di sini. Bahagi 2, 1, 4 bahagi 2, 2. Jadi, 2 didarabkan dengan 8 tambah V. Okey, tambahkan dengan, di sini ialah 9 tambahkan dengan 12, 21. 2 bahagi 2, bahagi 2, 4. Jadi 4 darab 21 ialah 84. Bersamaan dengan 7.5 didarabkan dengan 16 akan dapat 120. Jadi yang ini kita perlu kembangkan terlebih dahulu. 16, 2 darab 8, 16. 2 darab V, 2V. Tambah 84 sama dengan 120. Jadi 2V, pindahkan semuanya 120, tolak 84, tolak 16, kita akan dapat 20. Jadi untuk mendapatkan V, 20 dibahagikan 2 akan dapat 10. Jadi V ini sebenarnya adalah 10 saat. Jadi selesai untuk bahagian C. Pemarkahannya, di sini sepatutnya ada 3 markah. Jadi markah yang pertama apabila berjaya menunjukkan hubungan, yang betul ini 2 markah. Okay, jika tidak lengkap akan diberi pada salah satu pembahagian pengiraan jarak tadi. Okay, manakala jawapan akhir ialah 1 markah.
Jadi keseluruhan untuk bahagian C ini 3 markah. Jadi jumlah untuk soalan ini kesemuanya adalah 6 markah. Selesai untuk siri pertama tajuk kecarunan dan luas di bawah graf. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Teruskan memberikan sokongan kepada cikgu dan jangan lupa kongsikan kepada seberapa ramai rakan-rakan anda.